Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk menyambung pengajian kita kitab Qawaid al-Aqaid karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Pertama-tamanya, apa khabar AJK baru? Sekarang AJK baru, semua AJK baru Surau-surau kata semua tukar AJK baru. Dia sebenarnya AJK baru kalau bertukar, kami ustaz-ustaz tak risau. Yang risaunya AJK baru habis rombak tu masalah. Habis rombak jadual penceramah tu risau kita. Padahal kalau kita kata dia orang nak tukar AJK terpulang, tak ada masalah. Tapi rupanya efek juga pada ustaz. Jadi ustaz kadang-kadang dia kena solat hajat untuk AJK lama supaya AJK baru tak tukar ustaz-ustaz ni. Tu masalah dia. Tapi surau ni antara surau yang paling juruh sekali lah. Dia tak tukar lah. Tapi ada setengah tempat tu kawan-kawan saya habis dah kena tukar. Kalau nak buang Syiah, nak buang Wahabi daripada surau, okey, tak ada masalah. Ni dengan ahli sunnah sekali buang. Tu masalah tu. Jadi itulah apa khabar AJK baru. Selamat menjalankan tugas. Semoga dalam fasa ini masjid surau ni jadi besar ke macam mana? Jadi alhamdulillah. Kata cukup dah bajet Kata nak rombak buat baru. Tak tahu dekat rumah saya tu ada masjid Tasik Kesuma ke. Tak diri-diri lagi. Tak tahu apa masalah dia. Kita doakan supaya dipermudahkan urusan lah, insya-Allah. Baik, kita sambung kitab kita, kitab Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, muka surat 41 Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bal la yazalu fi nu'uti jalalihi munazzahan anil zawali fi sifati kamalihi mustaghniyan an ziyadati istikmali. Artinya, tetapi sentiasa ia Allah Ta'ala di dalam bersifat dengan segala kebesarannya, maha suci ia daripada hilang, dan sentiasa ia di dalam bersifat dengan segala sifat kesempurnaannya. Padahal ia terkaya daripada berkehendak kepada sesuatu yang menyempurnakan akan kesempurnaannya itu. Kerana Allah Ta'ala itu ghani mutlak, tiada sekali-kali berkehendak kepada segala yang baru pada menyempurnakan akan kekayaannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu ghaniyun wa antumul fuqara. Dan artinya bermula Allah Ta'ala itu maha kaya. Wallahu ghaniyyu, Allah maha kaya. Wa antumul fuqara, dan kamu itu fakir yang berhendak kepadanya. Jadi nas ini ataupun ibarah kitab ini menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sempurna. Sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dia tak perlu kepada yang lain. Perbahasan tentang kesempurnaan Allah ni ada dalam pelbagai kitab akidah. Saya perhatikan dalam kitab-kitab akidah, mereka tidak meninggalkan tentang membahaskan kesempurnaan Allah ini. Mereka akan bahas tentang sifat wujudiyah, salbiyah, sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Mereka akan bahas tentang segala sifat-sifat kesempurnaan Allah ataupun perbahasan-perbahasan tentangnya. Mereka tidak meninggalkan tentang satu iskal, satu kemuskilan yang mungkin muncul, iaitu ketika mana orang mula berfikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita duduk belajar, maka kita akan mula fikir
Allah Ta'ala ni dia Maha Pencipta. Masalahnya kalau sebelum makhluk itu dicipta, maka adakah Allah itu dikatakan Maha Pencipta? Allah Ta'ala tu Ar-Razak, Maha memberi rezeki. Makhluk tak ada lagi ni. Adakah Allah itu namanya Ar-Razak? Itu persoalan yang mungkin muncul daripada orang-orang yang belajar. Kata, tak Ustaz, saya tak pernah terfikir pun, dah tak belajar. Jadi orang yang belajar, dia akan terfikirlah. Maka sebab itu dalam pengajian akidah dia akan sebut. Sama ada kitab nipis, ataupun kitab yang tebal-tebal lagi dia akan bahas tentang perkara ni. Iaitu kita nak menyebut tentang Allah Ta'ala ni kuasa. Allah Ta'ala ni pencipta. Allah Ta'ala ni memberi rezeki. Terutama kita kata Allah Ta'ala tu muhyi wa mumit, yang menghidupkan dan yang mematikan. Dah kalau Allah Ta'ala menghidupkan dan mematikan, maka adakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dikatakan muhyi wa mumit, sedangkan makhluk tak ada lagi? Kita belajar dalam sifat wujud contohnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu wujud, makhluk tak ada lagi. Allah Ta'ala wujud, tidak ada permulaan. Makhluk ada permulaan. Kita faham tak? Bila kata makhluk ni ada permulaan, Allah tu tak ada permulaan, maka Allah Ta'ala ada dalam satu keadaan yang mana dia wujud, makhluk tak ada. Sebab makhluk ada permulaan. Mana sebelum makhluk dimulakan, tak ada makhluk ni. Maka ketika makhluk itu tidak ada, adakah namanya Allah Ta'ala itu muhyi, mumit, rahman, rahim, razzaq, wahab dan sebagainya. Maka sebab itulah dibahaskan tentang perkara ini. Iaitulah bila disebut di sini, bal la yazalu fi nu'uti jalalihi munazzahan aniz zawal fi sifati kamalihi mustaghniyan an ziyadati istikmal. Sentiasa Allah Ta'ala tu bersifat dengan segala sifat kebesaran, segala sifat-sifat kesempurnaan, kebesaran, keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sentiasa. La yazalu maknanya sentiasa. Tak ada permulaan, tak ada pengakhiran, sentiasa. Allah Ta'ala sifat-sifatnya apa? Kita nak senarai, senarailah. Banyak mana kita boleh senarai. Semua senarai itu adalah sentiasa. Bila sentiasa di sini makna tak ada awal, tiada akhir. Allah Ta'ala wujudnya sekali dengan sifat-sifatnya. Maka sifat-sifat itu adalah sentiasa ada dengan Allah Ta'ala, dan maha suci ia daripada hilang. Bukan kata baru datang kemudian akan hilang, tidak. Sifat makhluk dia panggil arad. Arad ni ada perbahasannya, adakah arad itu bertukar ganti atau berubah dan sebagainya. Kata jumhur ulama, arad itu bertukar ganti. Datang arad baru, keluar arad lama. Keluar pergi mana, wallahu alam. Tak boleh nak cerita. Jadi contoh apa, orang yang sejuk, pasal aircon apa ni sejuk, hilang panasnya. Dia rasa sejuk, hilang panas. Datang panas, hilang sejuk. Rasa manis, hilang masin contohnya. Rasa pedas, hilang masin. So dia bertukar ganti. Tapi ada satu benda yang tiga rasa sekaligus ada. Siakap tiga rasa. Siakap tiga rasa ni hanya orang perempuan je rasa. Orang lelaki 4 rasa. Rasa masa nak bayar tu, ia rasa yang keempat. Jadi ada 4 rasa. Jadi ada rasa yang boleh rasa sekali, itu perkara yang lain lah kan. Maknanya arad yang berlawanan, yang berlawanan itu bertukar ganti. Bergerak, diam, berlawanan, dia bertukar ganti. Hidup, mati, dia bertukar ganti. Mana arad ini sifat makhluk ni dia boleh hilang sebab dia ganti dengan baru. Allah punya sifat tak begitu. Itu yang nak sebut sini, munazzahan aniz zawal. Allah Ta'ala ni maha suci sifatnya daripada hilang. Dah tak boleh hilang. Ni nak beza betul dengan Allah. Kita dengan Allah ni biar beza betul. Sifat kita bertukar ganti, boleh hilang.
Sifat Allah, dia sentiasa ada dan maha suci daripada hilang. Dan sentiasa ia di dalam bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, padahal ia terkaya daripada berkehendak kepada sesuatu yang menyempurnakan akan kesempurnaannya itu. Kerana Allah Ta'ala itu Ghani mutlak. Ghani ni, dia ada Ghani makhluk. Ghani makhluk ni Ghani yang ada kelemahannya. Ada Ghani sekadar majazi sahaja. Orang kata orang kaya, kaya tu majazi je, dia bukan kaya sebenar. Orang kaya ni patut bila sebut kaya, dia tak perlu pada orang. Orang kaya betul, dia tak perlu pada orang. Sebab tu sebenarnya orang kaya adalah orang yang zuhud. Apa Allah dapat, Allah bagi, dia pegang, dia ambil. Apa yang ada tak memberi kesan padanya. Apa yang ada padanya hilang, tak ada apa pun kesan padanya. Orang tu kaya betul. Ni kaya ni sebah makhluk lah. Habis tu kaya harta. Kaya harta ni kaya angan-angan. Kaya angan-angan. Pasalnya lagi kaya, lagi dia bergantung harap pada makhluk. Tak betul? Sekarang rumah kita 20 kali 65. Jarang-jarang tu kita bolehlah tengok tanaman. Jarang-jarang kita boleh mop. Jarang-jarang kita boleh bersihkan tandas apa semua. Jarang-jarang. Tapi kalau orang kaya, rumah dia tu 100 kali 100. Paling kecil. Kalau kita pergi dekat Bangi tu, dia ada satu tempat namanya Country Height. Country Height ni tak payah cerita dah, dia kaya setara mana. Alif Syukri pun kalah. Rumah TPM kita di situlah. Jadi saya pernah mengajar situ. Bila kita masuk situ, kita kata, ni rumah ke istana? Tengok dia punya kaya tu. Rumah dia 5-6 tingkat. Besarnya tak tahu nak cerita. Tanaman, kalau tanaman lagi banyak. Maka kalau begitu, boleh ke sekali-sekali dia nak bersihkan tandas, dia nak sapu mop rumah, nak bersihkan tingkap, nak uruskan tanaman? Tak boleh. Sendiri-sendiri tak boleh, tak mampu. Habis tu macam mana? Dia perlu kepada orang. Memang kaya tu dia upah orang, tapi dia upah orang pasalnya dia perlu pada orang. Katakanlah suatu masa Malaysia ni maju, dipimpin oleh Perdana Menteri entah ke berapa, semua masa tu tak layak dah terima zakat. Tak tahulah Perdana Menteri Imam Mahdi ke masa tu. Memang tak ada orang boleh layak terima zakat. Masa tu kaya semua. Nak tanyalah, siapa nak kerja sebagai pekebun dia, siapa nak kerja sebagai maid dia, siapa nak kerja sebagai driver dia dan sebagainya. Masa semua dah kaya. Tak ada lah. Tak ada. Pasalnya orang dah tak terima dah. Kalau nak terima kerja boleh. Maid demand gaji. Saya sekarang ni duduk saja-saja pun simpanan saya ada 3 juta. Kalau nak ajak saya kerja boleh 10,000 sebulan. Maid minta gaji. Jadi kalau begitu, orang kaya tu pun dah tak mampu nak upah maid. Orang kaya tu. Maknanya kaya makhluk ni masih bergantung harap pada makhluk. Dia perlu pada makhluk. Tambah-tambah macam syarikat. Syarikat saya tak besar. Semua pekerja nak work from home pun boleh. Tapi jahanam lah. Jadi tak besar. Maknanya kalau kata 2-3 orang, okey boleh jalan. Kalau tak ada langsung, itu pernah berlaku. Memang saya dulu kerja tak ada orang pun pekerja. Maknanya setakat kecil ni lah. Tapi kalau jadi kaya, boleh buat sendiri. Buat HR sendiri, accountant sendiri, urus stok sendiri, booking sendiri, macam-macam order barang sendiri, design sendiri. Kalau begitu berat. Tak mampu kita. So kita masih bergantung kepada makhluk. Bukan kata benda lain. Nak rakam ni pun bergantung pada orang. Kalau tak ada orang datang rakam, tak jadi rakaman. Makna makhluk ni fuqara.
sentiasa memerlukan makhluk. Memang bergantung pada makhluk, tak boleh buat apa. Ini makhluk. Allah Ta'ala ghani mutlak. Ghani ni dia kena tengok ustaz, kalau dia syarah Allah Ta'ala ghani tu maha kaya, kaya Allah ni banyak harta, salah 1000 kali salah. Kenapa? Kerana harta itu keduniaan. Harta ni dunia. Dunia ni di sisi Allah tak ada nilai. Dunia ni makhluk. Allah nak cipta bila-bila masa, terpulang pada Allah. Tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala dunia ni. Sebab itu dalam Nas menyebutkan bahawa kalaulah dunia ini ada nilai walaupun satu sayap nyamuk, nescaya orang kafir tak boleh minum walau seteguk air. Sekarang bukan seteguk air, dia punya air satu botol lagi mahal pada kita. Yang ni RM1.50. Ada botol yang warna pink, nama apa? Vian apa? Kevian? Jevian? Avian. Berapa harga? RM5? RM5 air mineral. Air mineral RM5. Nanti sampai masa akan ada orang buat air mineral RM10. Air mineral. Kita minum yang ni je. Mesyuarat menteri-menteri, Evian letak air botol warna pink. Saya kalau air mineral saya bawa balik biasa. Tak kira lah karakter siapa, memang saya bawa balik. Kalau air minuman, tengok atas tekak. Kalau betul dah harga baru minum. Tapi kalau air yang faham, gaul. Kalau air gaul tu, kalau ada 2 botol saya ambil. Kalau air zam-zam, saya tanya ada lagi tak stok saya nak ambil. Itu sebab kita tak boleh nak belilah. Tapi kalau dah ada terhidang, memang kita ambil. Gaul ni setakat saya ceramah, sebulan saya ada ceramah. Berapa sebulan saya ceramah? 70. Lebih kurang 70 tempat. Jangan kira 70 tempat saya ceramah. Hanya 2 tempat je hidang air gaul. 2 tempat je. So dia hidang pun kecil. Yang ni 500 ml, yang dia hidang tu yang kecil. Tak apalah, bolehlah merasa daripada nak beli sendiri. Jadi itu orang yang fuqara, sentiasa memerlukan. Orang-orang yang fakir ini orang yang memerlukan orang lain, memerlukan benda lain, memerlukan bantuan. Itu makna apa? Fuqara. Habis tu kalau begitu di dunia ni ada dah orang betul-betul kaya, tak perlu pada yang lain. Ada orang kaya tak perlu pada orang lain? Tak ada. Lagi dia bisnes, lagi dia perlu pada orang. Lagi dia kaya, lagi dia perlu pada orang. Lagi besar rumah, lagi dia perlu pada orang. Lagi banyak kereta, lagi dia perlu pada orang. Kereta, tambah-tambah kereta orang kaya ni, bayar je mahal. Tapi dia punya manja tak payah cerita lah. Tak hidupkan kereta 3 hari dah boleh bawa workshop. Lupa nak hidupkan kereta 3 hari, kena bawa workshop. Kita sebulan tak hidupkan kereta, tak apa, tunggu nanti raya baru nak hidupkan kereta. Tak ada masalah kereta kita, jenama negara, tak ada masalah. Tapi kalau kereta mahal-mahal ni, nak kena jaga betul. Jadi kena upah seorang untuk uruskan kereta. Nak basuh kereta, nak hidupkan, panaskan enjin dan sebagainya. Penat. Sentiasa memerlukan makhluk. Habis yang kaya mutlak siapa? Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang disebut sebagai kaya mutlak. Kenapa? Kata Baba Ghazali, ini menunjukkan Allah Ta'ala itu maha sempurna, sebab tak berhajat kepada yang lain, tidak seperti manusia yang tidak sempurna. Sebab itu berhajat kepada sesuatu. Bila sesuatu itu sempurna, ia tidak berubah. Ni tengok, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni sempurna dah. Kita ni sentiasa
memerlukan kesempurnaan. Sebab tu kita berubah. Lahir daripada baby tu, tak boleh berjalan, tak boleh bercakap, tak boleh buat apa. Dia berubah. Dah boleh berdiri, boleh bercakap apa semua, masih lagi perlu berubah. Pasalnya nak kena tambah ilmu, tambah pengalaman dan kematangan, macam-macam lah. Masih lagi perlu berubah. Sampai dah umur optimum, umur 40, kena berubah lagi. Duk kejar pangkat, duk kejar harta, duk kejar kedudukan, macam-macam. Sentiasa berubah. Itu makhluk. Allah Ta'ala tak begitu. Allah Ta'ala dah sempurna. Bila dia sempurna, dia tak perlu pada faktor lain untuk menyempurnakan dia. Kita ni perlu. Tak payah cerita umur. Duduk saja-saja ni, cukup 8 jam, dah rasa lapar, perlu makan. Mana kena berubah. Boleh duduk saja-saja zikir sampai 24 jam? Tak boleh. Mana kena berhenti zikir, berubah, pindah tempat, cari makanan dan sebagainya. Itu makhluk. Maka tak adalah makhluk yang disebut kaya mutlak. Tak ada. Yang ghani mutlak itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tiada berkehendak, tiada sekali-kali berkehendak kepada segala yang baru pada menyempurnakan akan kekayaannya. Tak ada. Allah Ta'ala tak perlu pada yang lain untuk menyempurnakan kekayaannya. Maka sebab itu kita ditengok dalam kitab, contohnya Akidah Mursyidah, dalam kitab Akidah Tahawiyah dan sebagainya, menyebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pencipta walaupun tidak perlu menciptakan makhluk. Allah itu Maha Pemberi rezeki walaupun tidak perlu memberikan rezeki. Allah Ta'ala itu Maha Menjadikan walaupun dia tak menjadikan apa-apa. Dia sudah bernama dengan nama Maha Menjadi. Maknanya, kalau kita ambillah 99 nama Allah Ta'ala, ada nama yang kait dengan makhluk, ada nama tak kait dengan makhluk. Dah faham? Contoh Al-Quddus, tak kait dengan makhluk. Allah Ta'ala Maha Suci, tak kait dengan makhluk. Allah Ta'ala Al-Karim, yang mulia, yang maha mulia, tak kait dengan makhluk. Ada nama Allah yang kait dengan makhluk. Nampak kait? Ar-Rahman, memberi nikmat. Al-Wahhab, memberi sesuatu. Ar-Razak, memberi rezeki. Al-Muhyi, Al-Mumit, menghidupkan makhluk, mematikan makhluk. Ada kait dengan makhluk. Nampak macam berkait dengan makhluk. Tapi kalaulah makhluk tu tak ada, iaitu kita katalah ketika mana sebelum diciptakan makhluk, makhluk tak ada, Allah Ta'ala sudah layak dengan segala sifat itu. Sudah sempurna Allah Ta'ala dengan segala sifat-sifat itu walaupun makhluk tak ada. Ini kaedah kita kena faham betul-betul dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah itu tak perlu kepada makhluk. Makhluk ibadah tak ada kait dengan Allah. Habis gitu, ibadah untuk apa? Ibadah kita untuk kita. Oh gitu. Mana Allah suruh ke, Allah larang ke, semua tu untuk kita. Macam kita katalah kita beli TV baru kan. TV baru. TV dulu, zaman kita kecil, saya kecil, tuan-tuan dah dewasa rasanya. Masa dululah 90-an, awal 2000, TV dulu kalau dia tak ada siaran, kita boleh pukul kan. Yang tidur boleh bangun kot. Boleh pukul macam tu. TV sekarang tebal sikit daripada, bukan, separuh daripada kotak tisu TV sekarang. Kalau pukul, belok TV. TV sekarang. TV dulu orang boleh main pegang, dia punya skrin. TV sekarang anak-anak pegang je kena potong tangan dekat ibu dia. Oh bahaya. Pegang tangan lembab, habis rosak jahanam. Nak tukar skrin berapa? 1,500. Beli TV berapa? 2,000. Baik beli baru dah pula. TV sekarang. Makna TV sekarang tu begitu keadaan dia. Bezanya kita ni, kita tengok perubahan zaman. Lemah kita ni, lemah.
Maka sebab itu bila kita tengok keadaan-keadaan yang sedemikian, yang kaya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk ni kata sempurna ke, hebat macam mana ke, ada kelemahan. Ada kelemahan. Ada kekurangan. Dia kena ada orang lain ataupun ada kuasa lain, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyempurnakan dia. Adapun barang-barang baru, kita kata teknologi baru, tapi lagi teruk kesempurnaan dia daripada barang lama. Baik tu orang dia kata dulu-dululah, telefon dulu seminggu tak cas, relax. Telefon sekarang 7 jam tak cas, mati terus, tak boleh buat kerja dah kita. Dulu orang dulu dia beli aircon, dia boleh pakai 2 keturunan aircon dulu. Saya sewa dulu rumah Bandar Tasik Kusuma. Masuk rumah kosong, ada aircon sebiji, lagi lama daripada aircon ni. Masuk tu tengok ada aircon, ingat tak hidup. Satu malam tertekan, buka aircon, sejuk rupanya. Tahu aircon ni tahun bila? Tak tahu aircon tu memang dah lama. Tengok model pun lama. Aircon sekarang kalau beli lebih 5 tahun, kena hati-hati dah. Mari panggil orang, dia kata kena tukar baru ni cik. Tak boleh ke tak tukar baru? Tak boleh. Ni kalau tak tukar ni meletup. Kena cari baru. Tak apa, boleh beli dengan saya. Ansuran 3 bulan. Dia nak jual barang. Mana barang sekarang kata teknologi hebat, tapi tak sempurna juga. Makhluk ni tak ada yang sempurna. Yang sempurna itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bermula Allah Ta'ala itu amat kaya, dan kamulah fakir yang berkhendak kepadanya. Ni kita ni fakir. Makhluk ni semua fakir, lemah. Jangan ada setengah orang dia memang anggap gelaran fakir itu adalah gelaran yang hina lah. Sebab kalau istilah kita, penggunaan biasa kita, miskin adalah orang yang mana pendapatannya RM100 dan keperluannya RM100. Keperluan dia, bahasa Indonesia kata kebutuhan dia, tapi tak sesuai digunakan di KL. Jadi keperluan dia RM100, komitmen dia RM100, dia dapat RM100. Tapi fakir ni, dia perlu RM100, hasil yang dia dapat adalah RM50. Fakir lagi teruk daripada miskin. So kita pandang fakir itu adalah hina, tapi sebenarnya kita ni fakir semua. Lepas tu orang-orang ustaz-ustaz yang tawaduk, yang zuhud, dia letak namanya Al-Fakir Billah, yang fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakir, hakikatnya kita ni fakir. Wa annahu ta'ala fi zatihi ma'lumul wujud bil uquli mar'iyyu zat, mar'iyyu zat bil absari ni'matan minhu lutfan bil abrari fi daril qarar wa itmaman minhu lin na'im bin nazari ila wajhil karim. Artinya, dan wajib kita i'tikadkan bahawa Allah Ta'ala pada zatnya yang mulia itu diketahui keadaannya itu dengan dalil akal dan dalil nakal. Sebab itu di antara nama Allah Ta'ala ni Az-Zahir. Nama Allah Ta'ala Az-Zahir. Apa makna? Maha nyata. Nyata Allah Ta'ala. Nyata macam mana? Tak nampak ni? Tak nampak dengan mata. Tapi zahir Allah Ta'ala ni tak boleh dinafi dengan ayat-ayatnya. Ayat tu apa? Ayat itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran dia sebut la ayatun. Contohnya. Di dalam Al-Quran kata sebagai tanda-tanda. Contohnya liulil albab, bagi orang yang berfikir. Maka ada tanda-tanda kebesaran Allah yang dilihat, yang mana menunjukkan Allah Ta'ala itu zahir. Sebab itu kita kata nak mendekatkan diri kepada Allah, nak merapatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Macam mana?
Orang yang mendekatkan diri pada Allah, dia lagi rasa kezahiran Allah Ta'ala. Sebab itu hakikat ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu mengabdikan diri seperti mana kamu melihat Allah. Boleh ke lihat Allah? Boleh. Allah itu zahir. Lihat macam mana? Lihat dengan mata hati, bukan dengan mata. Sebab itu lihat yang sebenar, iaitulah Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah orang yang di dalam syurga itu berseri-seri, melihat kepada Tuhan mereka. Melihat kepada Tuhan. Maka dia tengok tu nikmat, muka berseri. Lepas tu kita katakan orang baru nikah kan, oi, seri pengantin. Saya pun tak faham seri pengantin tu. Tapi orang tua daripada dulu tu, dia boleh cam seri pengantin. Itu hebat lah tu. Kata, nampak lain hari ni. Rupa-rupanya dah nikah. Kita ada seorang kawan saya yang baru nikah. Minggu ketiga ni dia ajak pergi majlis dia. Saya nak tengok macam mana seri pengantin. Macam mana seri pengantin. Seri itu daripada mana dan kenapa, kita pun tak tahu. Tapi rupa-rupanya seri itu ada, disebutkan dalam Al-Quran, wujuhun yawma idzin nadirah. Rupanya ada seri. Orang yang dapat nikmat ni mukanya berseri. Tu kita boleh tengoklah tu macam mana nanti. Dan dalam hadis sebut, innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kamu akan, dia sebut satarawna, akan melihat kepada Tuhan kamu. Jadi di sana baru kita melihat dengan mata kepala. Baru melihat dengan mata kepala. Ulama bahas, melihat ni dengan apa? Dengan hati ke? Dengan ilmu ke? Dengan apa? Saya berpegang dengan kata para ulama dan hujahan para ulama, melihat ini dengan mata. Lihat dengan apa? Dengan mata. Mata kenapa? Kerana melihat dengan mata tak berlaku di dunia. Nikmatnya di akhirat, di syurga. Tapi macam mana melihat dengan mata? Tengok. Tetapi maha suci ia daripada menyerupakan dengan segala yang baru, dan harus zatnya yang mulia itu dilihat oleh segala mukmin dengan mata kepala di dalam akhirat. Hal keadaannya itu nikmat daripadanya dan anugerah daripadanya bagi orang yang mukmin abrar yang masuk ke dalam syurga darul qarar. Mukmin yang abrar itu adalah mukmin yang diberikan khabar-khabar gembira di akhirat kelak, dan darul qarar itu adalah tempat yang kekal selama-lamanya. Lama mana ustaz? Selama-lamanya. Yelah, lama mana? Selama-lamanya. Tak payah nak ceritalah lama mana, memang selama-lamanya. Dan menyempurnakan Allah Ta'ala bagi hambanya akan nikmatnya dengan melihat kepada zatnya yang maha mulia itu, yang layak bagi kesempurnaannya, yang suci zatnya itu daripada jisim, berupa, berwarna, yang maha suci ia mempunyai tempat dan pihak, iaitu arah. Allah Ta'ala ni maha suci daripada segala sifat makhluk. Habis itu kata boleh lihat Allah. Lihat Allah tak semesti Allah di depan. Tak lazim lihat tu mesti di depan. Kata macam mana ustaz lihat tak di depan? Ini kita kata perumpamaan. Kalau orang tu tidur, dia mimpi, dia lihat tak dalam mimpi dia? Lihat tak dalam mimpi dia? Saya dua malam dah mimpi pelik betul. Nampak betul. Memang betul-betul nampak. Nampak apa ustaz? Tak boleh royak lah. Tapi nampak kita tengok rasa macam betul. Jadi nampak tak? Kalau kita tanyalah dalam mimpi tu, kamu nampak tak? Nampak. Tapi ada di depan tak? Tak ada. Mimpi kena kejar dekat unta. Contohnya. Kena kejar dekat unta. Berlarilah kita. Berlari. Kita lari ke depan.
Tapi setakat inilah mimpi kena kejar. Adakah kita terbang ke Shilling? Adakah kita lari ke arah Shilling? Kan kita baring. Tak ada tu maknanya apa? Mimpi tu nampak, rasanya nyata, tetapi bukan di depan. Itu mimpi. Saya pernah, masa dulu pernah ceramah di luar negeri lah. Luar negeri pernah ceramah. Bila kita drive malam-malam ni, kadang-kadang kita bekerja dengan masa. So kita tak boleh nak berhenti. So tahan dengan kopi ke apa ke, itu tak baik jangan ikut. Don't try this at on the way. Jadi pernah berlaku lah, maknanya kita tahan. So bila kita tahan, contoh yang baik sikit lah, mak saya kereta dia rosak, jadi dia tak boleh nak urus kereta dia. Saya pun kena balik daripada sini ke Kelantan. So balik, bekerja balik. So bila bekerja balik dengan kita mengantuk, kita tahap pertama kita rasa mengantuk. Rasa mengantuk dan dia akan jadi nak terlelap. Tapi pengalaman saya, bila kita tahan mengantuk tu, dia tak terlelap, mata terbuka. Tapi mimpi itu berlaku dalam keadaan kita buka mata. Saya pernah nak balik daripada masa tu, daripada KL ke Kelantan, terlepas exit Bentong, maka kita kena lalu mana? Lebuh Raya Pantai Timur. Masa tu Lebuh Raya Pantai Timur gelap. RNR ada, tak pakai. Nak berhenti dekat mana akak-akak? Nak berhenti kat mana? Berhenti RNR, tak ada orang. Kita sekarang kalau berhenti Lebuh Raya Utara Selatan, berhenti RNR, okey lah. Pantai Timur, Lebuh Raya, RNR ada, tapi tak ada orang. Nak berhenti macam mana? Kawan saya pernah sekali, dia kata nak pergi tandas. Dia pergi sekerat, dia patah balik, cari tandas lain. Tak berani. Jadi kena bawa juga. Maka kita bawa kereta atas highway, nampak pokok tumbang. Yang tu orang pergi mengelak tu, padahal tak ada apa pun. Pokok tumbang nampak. Kadang-kadang nampak benda-benda yang datang melintas. Bukan hantu, kita mengantuk. Jadi mata buka, tapi seolah-olah mimpi berlaku dalam keadaan mata terbuka. Ini pengalaman saya yang setakat duk ceramah di luar negeri tu macam tu. Maknanya boleh berlaku keadaan yang sedemikian. Tapi itu tidak menepati maksud melihat Allah Ta'ala di syurga, iaitu melihat dengan tidak di depan. Tapi nak bagi tahu contoh, boleh saja melihat sesuatu dan sesuatu itu tidak ada di depan. Sekarang bagaimana melihat Allah Ta'ala di syurga? Itu disebutkan di dalam hadis. Ketika Allah Ta'ala tanya kepada ahli syurga, ada tak nikmat lain kamu nak? Kata, ya Allah, kamu dah masuk kami dalam syurga, tak ada apa dah kami nak minta. Maka Allah Ta'ala kata, dibuka hijab mereka, dan mereka melihat kepada zat Allah Ta'ala. Maknanya ada faktor pembukaan hijab. Ada faktor pembukaan hijab. Bila ada faktor pembukaan hijab dan kita ini makhluk melihat kepada Allah yang qadim, maka dia tidak ada lagi formula ataupun parameter ataupun kaedah-kaedah yang biasa. Dia dah dipanggil perkara yang mencarikan adat. Dia tidak ada lagi, kalau melihat mesti depan, tak ada lagi gitu. Maka sebab itu dia kata di sini, Maha suci Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala itu sempurna dan maha suci daripada berjisim, berupa, berwarna, dan maha suci ia daripada mempunyai tempat dan berpihak. Ini yang disebut oleh para ulama. Kerana kata melihat Allah Ta'ala di syurga. Di syurga itu kita yang berada di syurga, bukan Allah Ta'ala masuk dalam syurga. Maka Allah Ta'ala buka hijab, maka tengok Allah, bukan begitu. Sebab syurga ni makhluk syurga ni dia ada keluasan dia, ada sempadan dia, ada batasan dia. Orang yang kata Allah Ta'ala masuk dalam syurga, ini akidah hulul.
memasukkan Allah ke dalam makhluk, menempatkan Allah Ta'ala ke dalam makhluk. Akidah hulul. Akidah hulul ni sepakat semua ulama, akidah ini boleh membawa kepada kekufuran. Maka sebab itu di sini kita tak boleh lihat Allah Ta'ala di dunia, tetapi boleh melihat Allah Ta'ala di akhirat. Habis di dunia macam mana? Dunia ni lihat dengan mata hati. Lihat dengan mata hati. Contoh sahih, Sayyidina Umar ketika tengah khutbah, Sayyidina Umar melihat apa dia? Tentera yang dihantarnya untuk berperang. Ketika itu umat Islam hampir sahaja dikepung oleh orang-orang kafir. Maka Sayyidina Umar ketika tengah khutbah, tiba-tiba Allah Ta'ala buka hijab dia, dia nampak, maka dia kata, wahai tentera, di belakang kamu. Maknanya lari pada belakang. Sebab Sayyidina Umar boleh nampak orang datang nak kepung, ada satu laluan yang boleh melarikan diri daripada kepungan, maka Sayyidina Umar arahkan. Bila balik sahaja tentera tu, mereka pun khabarkan, pelik. Pasal apa? Kami duk perang ni dengar suara Sayyidina Umar. Padahal jauh tu beratus kilometer. Jauh tempat tu beratus kilometer boleh dengar. Orang tu boleh dengar, Sayyidina Umar ni boleh nampak. Adakah benda tu berlaku depan? Tidak. Bila kait dengan buka hijab, tak mesti di depan. Maka itu makna boleh tak berlaku begitu? Boleh. Tak syarat sesuatu yang dilihat mesti berada di depan orang yang melihat. Tak syarat begitu. Di dunia pun begitu. Apatah lagi di akhirat, apatah lagi kait dengan Allah. Habis itu kita di dunia ni dengan mata hati. Sebab itu bila orang ni dia melihat Allah Ta'ala dengan mata hati, dia dah rasa dekat dengan Allah Ta'ala, dia rasa rapat dengan Allah Ta'ala, dia panggil muraqabah. Muraqabah ni orang Kelantan kata kacik gig. Kau tak betul dah sebut tak Kelantan. Kacik gig kau gig tau. Rapat benar lah makna kata untuk muraqabah raqib. Yang kita kata malaikat raqib tu, rapat. Rapat betul. Maknanya bukan rapat dengan kedudukan dengan makhluk, Allah dengan makhluk, tidak. Tapi rapat dengan kita dengan Allah Ta'ala ni, dia jadi selesa, sedap, tenang, nikmat, sehingga dia tak nampak dah makhluk. Itu orang panggil orang yang terfana dengan kelazatan ma'rifah. Ni kita tak rasa lagi lah. Orang yang, ada orang dia belajar, amal dia dapat. Ada orang duduk saja-saja tengah minum kopi, Allah Ta'ala jazbah. Dia duduk makam awam. Patutnya dia kena naik satu makam nak sampai pada tahap fana. Betul-betul buang makhluk, nampak Allah. Bukan mata kepala lah, nampak dengan hati. Orang biasa ni tiba-tiba Allah angkat dia duduk atas. Maka dia ni jadi orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, tapi dia tak boleh nak cerita. Dia tak boleh nak ajar. Ini dia panggil wali yang jazbah. Wali jazbah ni memang tidak ada usaha, tidak ada cara, nampak macam orang gila, tapi dia adalah wali kerana Allah Ta'ala angkat dia. Allah angkat kedudukan dia, sedangkan dia tak melalui jalan tu. Tapi kalau orang tu wali, tiba-tiba dia kata aku ni wali jazbah, duduk masak dekat dengan restoran, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi ilmu pada aku ni wali jazbah. Lepas tu nak mengajar di surau masjid, tu bukan tu. Wali jazbah dia tak boleh mengajar. Sebab dia nak pergi ke situ tu, dia tak tahu cara. Allah yang angkat begitu. So dia tak boleh nak mengajar. Maka wali jazbah ni dia cakap, dia nak menyebut ataupun nak memperumpamakan bagaimana makrifah itu, dia tak erti. So dia cakap, kita pun dengar macam tak faham, tak tahu apa. Tapi dia tu wali yang mendapat tahap yang tinggi dengan tidak ada jalan usaha dan sebagainya. Kalau kita kena usaha. Maka ada wali-wali begitu, tapi orang akan anggap dia
dia gila. Orang akan anggap dia gila. Cakap dengan dia pun tak faham. Kalau gitu tak boleh belajar, tak boleh jadi guru. Memang tak boleh jadi guru. So yang jadi guru, yang nak mengajar, dia tak boleh kata, oh saya ni tak belajar, memang tak masuk pondok, tak mengaji madrasah, tak laki kita. Tapi Allah Ta'ala jazbah saya. Tapi nak mengajar masjid, tu bukan wali gila, dia tu memang dah gila. Nak mengajar tak ada ilmu. Laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Artinya tiada yang mengumpamai akan dia oleh sesuatu, dan iaitu yang mendengar dan yang melihat. Allah Ta'ala ni tak ada yang seumpamanya sesuatu pun, kerana Allah itu tak sama hakikat dengan makhluk. Tak sama. Kita hakikat makhluk jisim, Allah Ta'ala bukan jisim. Kemudian bulan depan kita tengok pembahagian ketiga sifat wujudiyah. Wallahu a'lam.